Alright, so kelas kita akan bermula dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya tak habis makan lagi tau. Okay, tapi tak apa, sebab dah pukul 8.30 saya on time. So hari ni saya nak tekankan sikit berkenaan dengan Google Classroom. Sebab mungkin ada pelajar yang masih belum mahir lagi guna Google Classroom ni. Okey, yang ni saya dah buat sedikit pengubahsuaian. Awak boleh tengok dekat sini. Kalau lambang macam peta ni kan, ada buku. Ni namanya nota ataupun rakaman kelas kita. So contohnya lah, awak terlepas kelas minggu lepas, awak boleh tengok dekat sini ada nota. Nota tu maksudnya hasil perbincangan kelas kita. Dan dia ada video kelas. Okey, video kelas ni saya tengok lah. Kalau contohnya saya tak dapat rakam, saya ambil rakaman daripada tingkatan 5. Maksudnya macam tu lah. So awak boleh tengok kelas-kelas yang lepas. Dan setiap kali bawah nota tu akan ada tugasan. Maksudnya setiap topik dia ada tugasan dia. Jadi kalau nombor indeks dia ada tugasan dia, dan hukum linear dia ada tugasan dia. Jadi kalau kat sini awak boleh tengok. Okey, awak tekan tugasan ni. Dekat tugasan ni, kalau awak tekan, dia ada soalan diikuti dengan jawapan. Jawapan ni adalah jawapan yang saya reka. Maksudnya jawapan tu memang saya ambil daripada buku, tapi dalam buku tu dia tak ada langsung jalan kerja. Jadi jalan kerja tu saya yang cipta sendiri, supaya awak dapat baca macam mana nak buat tu, macam mana flow dia. Jadi dia memudahkan awak. So ada juga video penerangan berkenaan dengan tugasan. Kalau untuk hukum linear, saya belum lagi buat video penerangan. So kat sini ada jawapan. Jadi awak yang mana yang tak siap tu, awak boleh tengok dan rujuk. Mula awak try lah dulu buat kan. Awak try buat dulu. Lama-lama nanti kalau dah lepas daripada due date tu, awak tengok jawapan awak betul ke tak. Biasanya saya akan bagi tahu lah mana yang salah. Tapi sebabkan sekarang ni ramai yang tak hantar lagi, so kalau rasa belum hantar tu, hantar sebagai lewat, terus tengok je lah jawapan. Saya tak kisah pun. Okay, so macam biasalah, ni ada nota, ni ada video kelas. Diikuti dengan hari ni punya. Hari ni punya je tak ada lagi sebab kita baru mula hari ni. Jadi tugasan dia tak ada, saya tak akan selitkan jawapan. Walaupun jawapan dah siap, saya tak akan selitkan. Alright, so geometri koordinat ni tajuk yang sangat susah. Tapi kalau awak fokus, awak boleh buat lah. Sebab saya senang, bagi saya senang lah. Sebab dia melibatkan matematik biasa. Dia melibatkan tajuk garis lurus. Alright, so untuk tugasan, okay, ramai yang missing. Kalau saya tengok pun sakit mata. Banyak merah kat sini. Merah-merah missing kat sini kan. So kalau yang handed in ni baru 2 orang. Yang lain saya tak tahu ke mana. Mungkin awak busy dengan PDPR, banyak sangat homework. Saya faham lah. Saya tak kisah pun. Yang penting awak buat. Kalau awak tak buat, nanti susah lah diri sendiri kan. Sebab saya dah tolong, awak kena tolong diri sendiri. Alright, so nanti saya bagi masa lagi untuk awak hantar. So awak hantar je. Kalau awak tangguh kerja memang lagi banyak lah. So kalau awak dah hantar awal, beres awal, santui awal. Tu je saya bercakap. Okay, tajuk geometri koordinat. Tajuk geometri koordinat ni menggunakan banyak rumus yang ada dalam AdMath. Jadi awak tak payah hafal rumus tu. Awak cuma kena kenal pasti rumus mana yang awak nak pilih. Sebab dalam exam, dia akan bagi rumus. So saya pecahkan kepada tajuk-tajuk kecil. Kita ada pembahagi tembereng. Kita ada garis lurus selari. Boleh tutup mic Okey, kita ada pembagi tembereng, kita ada garis lurus selari, dan kita ada luas. Tapi luas tu saya tak selitkan sebab luas tu sikit je topik dia. So nanti minggu depan saya akan ajar locus dengan luas. So minggu depan saya akan ajar 2 lagi. Kita ada 4 benda yang kita nak belajar dalam topik ni. Dia sangat berat lah. Sebab tu dalam bab ni bab berapa yang saya tak ingat. Bab 7 ke 8? 7 kot dalam AdMath. Dan dia ada
terbahagi kepada 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4. Jadi banyaklah. So saya ajar ni, saya ajar terus 2, 7.1 dan 7.2 terus dalam satu hari. Jadi berat dia punya nak fahamkan tu. So nanti awak kena fokus lah. Okey. Masa untuk menulis. Soalan 1. Saya malas nak salin soalan sebenarnya. Saya copy paste. Alright. Titik R negatif 1, negatif 2 dan titik S 4, 8 terletak di atas satu garis lurus. Maksudnya dekat sini, dalam satu garis dia ada R dengan S. Ni contoh lah, ni contoh contoh. Dalam satu garis dia ada R, dia ada S. Tapi koordinat tu saya tak tahu. Saya just letak saja koordinat yang diberi dalam soalan. Saya letaklah sini negatif 1, negatif 2 dan sini 4, 8. Saya ikut je soalan. Kemudian soalan tu cakap T membahagi tembereng. Okey, T ni dia bahagi garisan tu dengan nisbah 3, 2. Dan bila awak fahamkan betul-betul soalan ni, tempat ataupun koordinat T ni dia bahagikan garis tu. Okey, dia yang bahagikan garis tu di tengah. Tapi tak adalah tengah sangat. Mungkin T ni boleh berada dekat sini, mungkin boleh berada dekat dengan R. So kita tak tahu dia punya T ni dekat mana koordinat dia. Yang kita tahu T ni berada di antara R dengan S, sebab dia membahagikan garisan RS tu. So kita faham T ni berada di kawasan ni. Cuma nak tahu je lokasi dia dekat mana. Jadi kita boleh anggarkan lukisan macam ni. T sama dengan S, Y, sebab kita tak tahu koordinat dia. Okay, kita tak tahu koordinat T. Sekarang kita nak cari koordinat T, kita akan aplikasikan satu rumus. So rumus ni saya akan tulis di tepi, rumus pembahagi tembereng. Ni nama dia pembahagi tembereng. Tembereng tu dalam kata kasarnya adalah garisan. Okey, pembahagi garisan. So rumus dia akan guna NX1 tambah MX2 per dengan M tambah N, koma NY. Macam susah kan nak aplikasikan rumus, tapi sebenarnya senang je. Nanti kita tengok. So awak salin je dulu rumus ni. Harap awak nampak lah. Saya tulis nombor kecil nombor 1 kecil kat sini. Ni M campur N. Cuma awak jangan tanyalah, kenapa atas kita mulakan dengan huruf N, kenapa kita tak mulakan dengan huruf M? Memang rumus dia macam ni untuk awak faham. Dalam formula yang asal, dia lain tau. Dia MX2 tambah NX1. Dia terbalik. Tapi saya nak memudahkan awak, saya guna N dulu baru M. Lepas tu bawah tu baru M dulu baru N. Dia jadi macam tu. Okay, awak kena pasti huruf-huruf. MN ni apa pula cikgu? So MN ni adalah nisbah. MN ni adalah nisbah. M nisbah N. Ni adalah nisbah. Nisbah ni biasanya soalan bagilah. Kalau soalan tak bagi tu awak kena cari. So M nisbah N. M nisbah N. Itulah bacaan dia adalah M nisbah N. So soalan ni, okay, dia bagi awak koordinat R, dia bagi awak koordinat S, dia bagi awak nisbah. Tapi dia suruh awak cari koordinat T. Jadi awak kena nyatakan M tu apa, N tu apa. Sebab awak dah tahu nisbah dia adalah 3 nisbah 2. Okey, 3 nisbah 2 M nisbah N. Jadi awak boleh tulis kat sini M nisbah N. Sekejap saya guna warna lain. M nisbah N adalah 3 nisbah 2. Sebab soalan dah bagi. Untuk cari koordinat T, awak tinggal nak masukkan dalam rumus sahaja. Okey, kita bergantung sepenuhnya pada rumus. Sekejap. Alright. Kita bergantung sepenuhnya pada rumus.
Sekarang ni kita nak aplikasikan rumus ni. Awak follow perlahan-lahan. First kita akan letakkan huruf N. Okey, kita akan letakkan huruf N. N tu siapa? N tu adalah 2. So kita letak macam ni. Jalan kerja dia adalah T, sebab kita nak cari T kan. T adalah N. N tu saya guna warna hijau lah, sebab awak nampak ni sebab tu warna hijau. 2. Lepas tu X1. X1 ni nak ambil siapa? X1 ni nak ambil siapa? Kita ada RS. Kita ada R. Kita ada S. Okey. So kita ambil X1, Y1 sebagai R. Kita ambil X2, Y2 sebagai S. Ikut turutan lah, senang. Senang awak nak tengok. Jadi X1 awak adalah negatif 1. So negatif 1. Okey, ambil X1 awak, iaitu R dekat sini, negatif 1. Lepas tu awak akan tambah dengan M. M awak adalah nisbah ya. M adalah nisbah, iaitu 3. So tulislah 3. Dan awak ambil pula X2. X2 sebab dia cakap dekat dalam rumus dia adalah X2. So awak letak 4. Dia sebenarnya kan awak kena darab tau. Sebab tu saya buat kurungan. Sebab NX ni kan rapat. Rapat maksudnya darab. Jadi awak kena rapatkan. Untuk bahagi, awak buat per macam dalam rumus tu. Okey, awak buat per. Lepas tu letak M dengan N tadi tu. M dia adalah 3 dan N dia adalah 2. So tambahkan sahaja. 3 campur 2. Ataupun awak terbalikkan daripada yang atas ni. Siap untuk koordinat X. Sekarang awak buat pula untuk koordinat Y. Okey. So saya letak koma. Koordinat Y pula. So koordinat Y ni benda yang solid yang tidak ubah adalah warna hijau tadi tu, iaitu nisbah. So saya letak awal 2, 3, 3 campur 2. Kan nampak tak bentuk dia? Saya dah nampak dah benda yang solid yang tidak berubah. Yang berubah adalah warna biru. Contohnya dia nak X1 kan, tapi sekarang dia nak Y1. Tengok dekat belah kanan ni dia nak Y1. So kita ambil Y1 dia sebagai negatif 2. Dan yang last sekali adalah Y2, iaitu 8. Okey, awak tambahkan, lepas tu awak bahagikan. So benda yang solid tu, warna hijau tu adalah nisbah yang tidak berubah. Yang berubah hanyalah warna biru tadi tu. Lepas tu awak nak buat apa? Dah siap macam ni, selesaikanlah kira satu-satu. Okay, so kita tekan calculator. Okay, awak tambahkan dulu, baru awak bahagikan. Contohnya 2 kali dengan negatif 1 tambah dengan 3 kali 4. Tekan jawapan dulu, iaitu dapat 10 kan. Okay, so awak tulis kat sini 10/5. Okay, awak selesaikan dulu. Okay. Sementara azan ni dekat sini, saya berikan rehat sampai 8.50. So awak selesaikan dulu ya, kecilkan.
Alright, saya nak tanya lagi sekali. Semua pelajar nampak skrin ke? Kalau nampak, tulis nampak dekat ruangan soalan ni. Alright. Sekejap Sebab ada pelajar yang tak nampak. Mungkin sebab lain slow ke saya tak tahu. Sekejap. Sekejap saya tutup skrin. So balik. Alright. Okay, kali ini nampak tak? Semua nampak tak? Nampak. Alright. Yang lain? Pelajar lain? Okay. Okey, cikgu. Okay, good. Alright, so kita sambung. Mana tadi? Oh, ni. Okay, so salin dulu. Saya bagi dalam beberapa saat lagi. Alright, so kita tengok seterusnya. Ini adalah cara awak untuk cari nisbah dia. Contohnya awak dah masukkan dalam rumus. Kita gunakan nisbah dia 2, 3 ikut macam mana yang soalan tu bagilah. Start dengan N, baru M. So N dia awak kena kenal pastilah. Yang warna hijau saya letak ni adalah 2. So kita letak 2 kat situ. Kemudian M dia warna hijau tu adalah 3. So kita letak 3 dekat belah kanan dia, sebelah kanan. Letak macam mana rumus tu cakap. Jadi nisbah dia kita totalkan pada bawah tadi. Bawah pecahan tu dia dapat 3 campur 2. So 3 campur 2 dapat 5. Kita hasilkan jawapan dia dan kita kecilkan pecahan tu. Okey, pecahan yang kita dapat tadi kita dah kira guna kalkulator dan sebagainya. So kita kecilkan, tekan-tekan, awak akan dapatlah jawapan. So saya tekanlah untuk yang tak percaya tu. 10/5 kita dapat 2. So letak 2 kat depan. Kemudian 20/5 awak akan dapat 4. Jadi kat sini terus je letak jawapan tu 2 dengan 4. Koordinat T adalah 2, 4. Selesai untuk dapatkan jawapan. Okey. Kalau semua faham tak? Kalau faham, tulis faham. Saya nak tengok awak faham ke tak? Okey, bagus. So ini adalah rumus pembahagi tembereng yang kita akan aplikasikan dalam soalan. Cuma awak kena faham lah, nanti dia akan bagi lagi complicated soalan-soalan dia. So kita akan tengok lagi soalan seterusnya. Alright, so saya akan ambil soalan ni sekejap. Okey, diberi titik S iaitu R6 membahagi garis lurus yang menyambungkan titik P dan Q. Sekarang ni kita kenal pasti dulu. Siapa yang bahagikan satu garis tu? Okey, kita ada satu garis. Awak lakar lah konon-konon kan. Sekejap, saya lakar kat atas sikit. Okey, ini adalah garisan, satu garis lurus yang menyambungkan titik P dan Q. Jadi
Garisan ni milik P dan Q sebenarnya. Ni adalah garisan P dan Q. Ni adalah garisan dia. Dan sebenarnya S ni dia yang bahagikan garisan tu. S ni berada di tembereng. So saya just letak sahaja S ni di tengah-tengah. S adalah R6. Maksudnya dia bagi salah satu koordinat sahaja. Dia bagi belah Y sahaja. Belah X tu kita tak tahu. Jadi kat sini S ni merupakan pembahagi tembereng. Awak cuma letakkan dalam rumus. So saya ambil balik rumus tadi. Okey, sekejap Awak dah salin baguslah. So awak boleh tengok balik. Alright, so kita kena kenal pasti dulu nisbah dia adalah M nisbah N. Dia tak bagi. Ni nisbah dia tak bagi. Walaupun nisbah dia tak bagi, awak masukkan sahaja dalam rumus. Contohnya, kita akan mulakan dengan pembahagi tembereng tadi. Kita mulakan dengan S. S R6 sama dengan kita terus masukkan ni lah, aplikasikan rumus ni. So N dia kita tak tahu. So kita tak tahu tu lah kita letak huruf N tu. Jadi saya letak warna hijau N. Kemudian kita nak kenal pasti siapakah X1 kita. Seperti biasa saya dah sarankan pelajar untuk ikut urutan. Kita ambil P dulu baru Q. Okey, kita ambil P dulu baru Q. So kita ada X1, Y1, kita ada X2, Y2. Okey. Jadi masukkan sahaja X1 tu ke sebelah N. Ni X1 kita dekat P tu kan. So saya letak negatif 4. Kemudian kita akan tambah dengan M. Sebab M tu kita tak tahu. Okey. Dan M ni kita ambil dia X2. So X2 berada dekat Q. Kita ambil Q punya X, iaitu negatif 9. Alright. So awak letak per, sebab ikut soalan, M campur N. Selesai untuk koordinat X. Sekarang awak masukkan pula rumus ni untuk koordinat tu untuk masuk ke dalam rumus Y pula. Okey, koordinat Y pula. So buat benda yang sama. Sediakan benda yang solid, contohnya N, M campur N. Alright. So benda yang kanan ni akan ambil Y1 dengan Y2. Jadi Y1 akan duduk sebelah N, iaitu negatif 6. Okey, Y1. Kemudian kita akan tambahkan dengan M. M dia kita ambil Y2, iaitu 9. Jadi dah siap lah untuk rumus jalan kerja ni. Jadi awak cuma senaraikan je selesaikan je mana awak boleh selesaikan. Kat sini semuanya huruf, jadi awak just letak je negatif 4 N kali dengan negatif 4. Dia akan dapat negatif 4N. Kemudian negatif 9 kali dengan M, dia akan dapat negatif 9M. Jika dalam huruf, awak biarkan je dia dalam huruf. Jadi awak tak perlu nak fikir apa jawapan dia. Masukkan je dalam ungkapan macam ni. Negatif 6N tambah 9M. Maksudnya dia terus darab lah. Dia terus darab dengan huruf tu. Tak payah pening-pening sangat. Sekarang ni, apabila awak dah darabkan N tadi dengan yang dalam kurungan dan M tadi ke dalam kurungan, so dia akan letak nombor dululah baru huruf. Sebab kita akan susun dia ikut ungkapan. Biasanya dalam ungkapan ni, nombor dulu baru huruf. Nombor dulu baru huruf. Sebab tu kita letak huruf nombor tu kat depan, huruf tu kat belakang. Sekarang ni awak nak kena cari nilai-nilai dia. Salin dulu. Nanti kita cari nilai dia.
So apabila awak dah selesai salin, kita nak selesaikan pula. Seperti biasa kita tengok pada koordinat S. Koordinat S ni kita ada X, kita ada Y. Okey, awak kena fahamkan R ni sebenarnya berada dekat sini. R ni berada dekat kiri. Dan 6 ni berada dekat kanan, iaitu Y. Jadi untuk memudahkan kerja awak, kita ambil yang mana yang ada nombor dulu. Kita ambil yang ada 6 ataupun yang ada jawapan lah. Contohnya 6 kan. So kita ambil belah kanan dulu, sebab dia ada nombor. Kalau awak ambil kiri, dia ada huruf, macam mana awak nak jadikan dia satu ungkapan? Susah. So nak jadikan dia ungkapan, better ambil yang ada nombor dulu. Jadi kita ambil belah kanan dulu. So kita letaklah 6 sama dengan, okey, 6 sama dengan negatif 6n tambah 9m per dengan m campur n. Maksudnya kita ambil dia pada belah kanan sahaja. Kita samakan. Jawapan akhir untuk belah kanan mestilah sama dengan 6. Jadi awak buatlah negatif 6n tambah 9m per m tambah n. Tak kisahlah awak buat terbalik macam ni ke, ataupun yang macam tadi ke. Sama je, tak ada masalah untuk saya. Awak buat je. Lepas tu awak pindahkan, bukan pindahkan, awak hilangkan pecahan tu. Pecahan ni adalah bahagi. Jadi bahagi, awak bawa yang bahagi bawah tu kan, m tambah n ni awak bawa pindah ke sebelah. Dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab. So akan jadi 6 m campur n. Gitu. Dia akan jadi darab. So darabkanlah. Selesaikan yang kurungan ni. 6 kali m dapat 6m. 6 kali n dapat 6n. Positif lah. Kita tambah kan. So hati-hati dengan simbol dia. Jadi 6 kali m positif 6m. 6 kali positif n dapat positif 6n. So dia punya apa ni, jawapan ni macam ni lah. Jadi awak nak cari nilai m dan n tu macam mana? Saya syorkan pelajar untuk satukan huruf dengan nombor. Okey, kita akan buat setting kat sini, nota sikit. Satukan huruf. Okey, satukan huruf dalam kumpulan. Tak apalah, satukan huruf je. So macam mana nak satukan huruf? Okey, maksudnya mungkin awak nak letak huruf M belah kiri. Okey, sama dengan N belah kanan. Ataupun awak nak buat terbalik, N belah kiri, M belah kanan pun boleh. Maksudnya awak pindah lah, awak pindahkan. Contohnya saya nak yang senang lah. Saya nak yang senang. Awak tengok kat sini, kita ada huruf M, kita ada huruf N. Kita ada huruf M, kita ada huruf N. So mungkin bagi awak nak M duduk depan. Okey, awak nak M duduk depan. So nanti 9 ni akan pindah ke belakang lah, sebab kita kena bawa semua huruf M tu duduk depan. Maksudnya macam tu. Dan semua huruf N kena duduk belakang. So M awak nak duduk depan dan N duduk belakang. Contoh. Jadi kita buatlah 6M tolak 9M, sebab kita pindahkan dia ke belakang. 6M tolak 9M sama dengan kita pindahkan nilai N ni. Okey, kita pindahkan nilai N tu ke kanan. So negatif 6N tolak 6N. Dia akan jadi tolak lah. Negatif 6N ni biarkan, dia adalah tuan rumah. Jadi awak selesaikan, sebab dia boleh selesaikan. Dia dapat 6 tolak 9 dapat berapa? Okey, tekan kalkulator. 6 tolak 9 dapat negatif 3. Negatif 3M. Negatif 6 tolak 6, awak akan dapat negatif 12N.
Alright. So ini adalah Ini adalah dia punya perbandingan negatif 3M sama dengan negatif 12N. Sekarang kita nak bentukkan dalam nisbah. Kita nak bentukkan dalam nisbah. Satukan huruf pula. Kali ini satukan huruf, kumpulan. Satukan kumpulan huruf dan nombor. Tadi satukan huruf M dan N. Sekarang ni satukan kumpulan huruf dan nombor. Maksudnya awak nak letak huruf tu kat mana? Awak nak letak huruf tu dekat depan, jadi nombor tu kena pindah ke belakang. Jadinya macam tu lah. Kita main pindah-pindah je hari ni. So kalau awak katakan sini adalah huruf sama dengan nombor. Tadi M sama dengan N kan? Sekarang ni kita nak satukan huruf dengan nombor. Huruf duduk kiri, nombor duduk kanan. So awak tengoklah, kalau kat sini M ni dekat depan kan, 3M, negatif 3M. Dan awak tengok ada N. Macam mana N ni nak huruf sahaja letak dekat belakang? Sebab dia darab tau. Jadi awak kena fikir, darab tukar jadi apa? Darab mesti tukar jadi bahagi. So N akan duduk bawah, bukan duduk sebelah, duduk bawah. So nanti awak tengok dia akan jadi bawah lah. So dia akan jadi M N. Macam tu, M N, N bawah M. Sebab kita pindahkan N ni jadi bahagi. Okey, sama dengan ni saya letak tengah-tengah lah. Okey, so yang tadi tu tinggal apa? Tinggal negatif 12 kan? Okey, so macam tadilah, negatif 3 ni kan nombor. Awak nak pindah dia ke belakang kanan, so dia akan jadi bahagi. Sebab dia darab darab pindah jadi bahagi. So bahagi tu awak kena faham lah, dia akan jadi per ataupun bawah. Okey, negatif 3. Okey, negatif 3. Jadi kita dah satukan huruf dengan nombor sebenarnya. Kita dah satukan huruf dengan nombor kat sini. Benda ni penting sebelum awak masuk tajuk vektor ni adalah nisbah. Awak kena satukan huruf dengan nombor. Alright. So boleh kecilkan lah. Awak boleh kecilkan negatif 12 bahagi dengan negatif 3. Awak dapat 4. Okey, awak dapat 4. So M N sama dengan 4. Mesti 1 kan? Sebab 12 kecilkan 12 bahagi 3. 12 bahagi 3 dapat 4. 3 bahagi 3 dapat 1. Negatif dengan negatif dapat positif. So dia sebab tu saya tak tulis negatif kat jawapan dia. Sebab negatif, negatif, positif. Kena ingat tu, negatif, negatif, positif. 12 per dengan 3 dapat 4. 4 tu maksudnya 4 per 1 lah. So kita akan buat macam tu. Okay, dia akan dapat macam ni. Jadi untuk soalan A, okay, dia panjang sikit lah jalan kerja dia, tapi sebenarnya boleh ringkaskan je. Alright, untuk soalan A ni awak boleh dapat lah jawapan dia. M nisbah N adalah 4 nisbah 1. Sebab kita baca M dulu baru N. Jadi M sama dengan 4, N sama dengan 1. Nampak tak dia punya permainan nisbah kat sini? Nisbah ni penting tau, sebab benda ni awak dah belajar masa awak dah form 1 tingkatan 1. Yang ini saya cuma ulang balik daripada silibus tingkatan 1. Jadi kalau awak dah lupa, saya ingatkan balik cara nak dapatkan nisbah macam mana. Ini adalah cara dapatkan nisbah yang awak belajar masa tingkatan 1, bukan awak baru belajar. Jadi benda ni awak kena faham. Okey, saya ingatkan balik. Alright. So untuk ni semua dapat buat. Faham tak? Kalau faham tulis faham.
Alright, saya dulu. Kita baru belajar berkenaan dengan cara mendapatkan nisbah. Ni awak susunlah nota ni cantik-cantik ya, sebab saya main tulis je. Okay, start. So ini adalah berkenaan dengan garis lurus. Dan sekarang kita akan masuk pula pada soalan yang seterusnya, iaitu cari nilai R. Senang je sebab sekarang ni awak dah tahu dah nisbah dia kan. Jadi R ni dia berada di kiri, dia berada dekat X. Jadi awak dah tahu dah nisbah tu apa. So awak salin je dulu. Negatif 4N tolak 9M per dengan M tambah N. Awak salin dulu yang ni. Oops. Sekejap. Okay, awak salin tak sini. Ini adalah soalan 2. Okay, soalan 2. Soalan B, sorry. Soalan B. Alright, so yang ini samakan dengan R, sebab dia akan duduk sebelah kiri R. Kalau awak tengok sekejap. Ni R. Negatif 4N tolak 9M per M tambah N sama dengan R. So awak buat macam ni lah ungkapan dia. Sekarang awak dah tahu dah nilai N dengan M tu apa. Awak terus je ganti. Baru awak boleh ganti kat sini. Negatif 4. Ok, M dia warna hijau N dia warna hijau, saya letak 1. Tolak 9M. M dia adalah 4. Kemudian per dengan 4 tambah 1 sama dengan jawapan lah, R dia. So awak selesaikan jawapan dia, dapatlah koordinat X kat situ. So awak selesaikan dengan kalkulator awak. Mesti awak ada kalkulator kan? Kalau tak ada, pinjam adik-beradik awak punya kalkulator. Alright, so ni adalah negatif 4 kali 1 tolak 9 kali 4. Jangan terus bahagi tau. Awak dapatkan jawapan atas dulu. Sebab dalam kalkulator ni dia baca ikut apa orang kata, ikut kuasa. Dia ikut bahagi dulu baru dia ikut tolak. Jadi hati-hati bila tekan kalkulator tu. So selesaikan yang atas dulu. Dapat negatif 40. Kemudian awak perkan dengan 5. So R berapa? Ok, negatif 40 bagi 5 dapat negatif 8. Alright, so ini adalah tajuk pembahagi tembereng. Tajuk pembahagi tembereng ni awak kena aplikasikan dengan menggunakan rumus. Okay. So now ini adalah soalan B. Dan itu adalah pengakhiran penjelasan untuk pembahagi tembereng. Dan kita akan masuk kepada slot yang seterusnya, iaitu garis lurus selari. Macam pernah dengar kan? Garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Yang ni tak pernah dengar. So garis lurus selari ni sebenarnya awak dah belajar masa tingkatan 3 bab 9. Dan garis lurus serenjang ni kita baru nak belajar. Jadi awak kena aplikasikan
Y sama dengan MX tambah C. Kena ingat tu. Jadi kita akan buat sama-sama. So ni saya ambil soalan dia. Cari persamaan garis lurus yang melalui. Okey, keyword dia dekat sini adalah melalui. Macam kita lah, kita nak pergi dapur, kita lalu ruang tamu. Maksudnya macam tu. Kita lalu. So, lalui garisan ataupun koordinat R -2, -3 dan selari dengan garis lurus yang melalui titik P dan Q. Sekarang ni ada 3 koordinat. Mana satu ni? Kita senaraikan dulu. Kita ada garis R. Kita ada garis R. Dan kita ada satu lagi garis lurus. Nama dia PQ. Dia kalau ada 2 koordinat, maksudnya satu garis tu ada 2 nama. So, kita ada garis PQ. Awak tengok betul-betul dalam soalan ni. First garis, dia mention huruf R sahaja. Dia mention satu sahaja huruf. Maksudnya garis tu dia ada satu nama je. Lagi satu garis, dia mention 2 koordinat. Kalau dia mention 2 koordinat, dia kata dia lalu P dan Q. Maksudnya, dalam satu arah perjalanan, dia nak pergi ke satu tempat tu, dia lalu 2 ni. 2 koordinat tu. Jadi kita ada 2 koordinat dalam satu garis. Kita ada PQ. Jadi kat sini, kita ada garis PQ dengan garis R. So, ada 2 garis lah. Dan garisan R selari dengan garis lurus PQ. Garis R selari dengan garis lurus PQ. Selari ni untuk pengetahuan pelajar, apabila selari, dia adalah maksudnya kecerunan garisan itu adalah sama. Kecerunan garis adalah sama. So kita akan gunakan kecerunan sebagai M. Kita dah belajar kan hukum linear kan? Kecerunan tu adalah M. So M adalah kecerunan. Kena ingat tu. So M bagi garis R, MR sama dengan M untuk PQ. Kena ingat tu. Kena ingat ya, saya buat tanda seru tu. So garisan kecerunan R sama dengan kecerunan PQ. Sekarang ni kita tak tahu langsung macam mana nak cari kecerunan dalam satu garisan. Tapi kita tahu selari tu maksudnya kecerunan yang sama. Tapi macam mana nak cari kecerunan? So awak tengok ya, dia ada flowchart kat sini. Dia ada start dengan koordinat. Okay, dia start dengan koordinat. Kemudian dia ada kecerunan. Dan last kali persamaan. Tak muat. Sekejap, saya letak page yang lagi satu. Sekejap ya, soalan 3 ni saya letak bawah lah. Okey. Ini adalah flowchart dia. Persamaan. Alright. So, anak panah anak panah ni saya nanti dulu saya lukis. So, dia ada 3 buih macam ni. Dia ada koordinat, dia ada kecerunan, dia ada persamaan. Untuk awak carikan koordinat ni memang ada dalam soalan. So, dia memang automatik dah tahulah. Tapi kalau macam kecerunan tu, awak nak tahu kecerunan macam mana kan? So, kecerunan ni awak perlukan 2 elemen. Kecerunan ni awak memerlukan 2 koordinat. Okay, 2 koordinat. Dia tengok daripada atas tu. 2 koordinat boleh menghasilkan 1 kecerunan. Tapi 2 koordinat tu mestilah syarat dia 1 garis. Jadi untuk awak fahamkan betul-betul, dalam garis PQ ni, dia 1 garis. Tapi dia ada 2 koordinat. Jadi,
dia dah menyentuh dekat kecerunan kat situ. Jadi awak boleh cari kecerunan PQ sebenarnya. Alright. So, flowchart dia macam ni. Okay, untuk persamaan tu nanti saya explain. So, untuk flowchart ni, kita nak cari kecerunan, kita memerlukan dua koordinat, iaitu P dan Q. So, saya senaraikan koordinat P dan Q. Kita ada P sama dengan negatif 1, 2. Dan Q adalah 5, 1. Jangan risau, rumus ni ada dalam rumus matematik yang awak selalu jumpa, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Yang ini sentiasa ada dalam formula matematik dan matematik tambahan. Jadi awak sumbatkan X1, Y1, X2, Y2 ke dalam rumus. Senang je. Awak kalau katakan tak ikut urutan pun, contohlah awak letak Q dulu baru P, tak ada masalah. Bagi saya jawapan dia tetap betul, tetap sama. Jadi awak just aplikasikan siapa X1, Y1, siapa X2, Y2. Jadi kalau kat sini, kalau awak kata P tu adalah X1 dan Y1, manakala Q adalah X2, Y2, maka awak kena masukkan dalam rumus ni. So kita masukkan ya, MPQ, kecerunan PQ, MPQ. Jadi kita ada kecerunan PQ adalah Y2. Y2 dia adalah 1 tolak dengan Y1. Y1 dia adalah sini dekat P, iaitu 2. Kemudian bahagi dengan X2, iaitu 5 tolak dengan X1, iaitu negatif 1. Jadi awak selesaikan jawapan ni dalam kalkulator, terus kira, terus nak jawapan terus nak jawapan. 1 tolak 2, okey, bahagi dengan 5 tolak dengan negatif 1. So awak dapat 4/5. Okey, awak dapat 4/5, betul ke? Salah je. Sekejap, saya tekan balik. 1 tolak 2. Okey, dapat negatif 1. So negatif 1 per dengan 6. Boleh dapat negatif 1 per 6. So awak tulislah 1 tolak 2 dapat negatif 1, dan 5 tolak dengan negatif 1 akan dapat 6. Dapatlah negatif 1 per 6. Jadi MPQ sama je dengan MR. Dekat sini kecerunan yang selari. So kita ada MPQ sama dengan MR, iaitu negatif 1/6. So ini adalah kecerunan untuk MR. Dan sekarang kita akan aplikasikan koordinat R. Koordinat R tadi dibagi dalam soalan apa ni? Koordinat R negatif 2 dengan negatif 3. Soalan tanya. Dalam soalan tanya, cari persamaan. Dia nak persamaan. So persamaan ni pada flowchart yang paling bawah. Okey, awak tengok flowchart tadi, awak dah dapat kecerunan. Tapi itu baru jalan kerja. Sekarang ni awak nak cari persamaan, awak memerlukan satu elemen daripada kecerunan dan satu elemen daripada koordinat. Jadi, untuk tu, awak dah ada kecerunan, iaitu MR tadi tu, iaitu negatif 1/6. So, awak tick kat sini. Okey, kecerunan saya dah ada, tick. Saya perlukan koordinat sahaja. Koordinat nak ambil kat mana? Hanya satu sahaja koordinat dalam garis lurus R. Dalam satu garis lurus R, kita cuma ada satu je koordinat, iaitu R sama dengan negatif 2, negatif 3. So, kita dah ada kecerunan, kita dah ada koordinat, baru awak boleh cari persamaan. Ingat ya, jadi dia memerlukan dua elemen. Nak cari kecerunan, perlukan 2. Nak cari persamaan pun perlukan 2. So, awak dah dapat 2 tu, awak tickkan sahaja.
baru awak boleh aplikasikan dalam ni, warna hijau ni. Y sama dengan MX tambah C. Pernah dengar kan? So, aplikasikan sahaja. So, awak ada X, awak ada Y. Gantikanlah. Y dia apa? Y dia adalah negatif 3. So, awak letak negatif 3. Sama dengan M dia awak ada, MR dia adalah negatif 1/6. So, awak letak negatif 1/6. X dia awak dah ada. X dia awak letak negatif 2. C dia awak tak ada. Jadi, awak biarkan sahaja. Sebab tu, kita nak tahu C dia berapa, kita gantikan semua. Okey, kita gantikan Y, kita gantikan M, kita gantikan X. Okey, ni adalah step 1. Okey, step 1. Step 1 lah macam ni. Alright, so awak selesaikan. Negatif 1/6 kali dengan negatif 2. Awak dapat 1/3. Salin. Sambil tu awak salin ya. So, ini adalah pengiraan. Awak cari nilai C. C adalah negatif 3 tolak 1/3. So, C adalah berapa? Kenapa saya guna C adalah negatif 3 tolak dengan 1/3? Sebab 1/3 ni saya pindah ke kiri. Saya pindah ke kiri, dia jadi tolak. Okey. So, negatif 3 tolak dengan 1/3 dapatlah C. So, C adalah berapa? Kira sendiri. So, awak tukar dalam pecahan tak wajar, iaitu shift pecahan, awak akan dapat negatif 10/3. Alright. So, bila awak dah dapat C, next step, awak gantikan balik semula YMX tambah C tadi tu. Okey. Tapi, benda ni awak cuma gantikan M dan C sahaja. Tadi awak gantikan Y, M dengan X. Ni saya tulis lah sekejap. Saya tulis. Kalau awak tak tulis, nanti kalau awak tak tahu kan. Okey, sekejap. Gantikan Y, M dan X sahaja. Next step, awak gantikan M dan C sahaja. So, dia cara dia lah untuk awak cari nilai persamaan tu. So, bila awak nak gantikan awak nak gantikan M dan C sahaja, Y dengan X tu awak kekalkan lah. Y sama dengan M dia adalah, saya letak warna biru negatif 1/6. X dia jangan ganti, kita letak X. Dan C dia adalah negatif 10/3. So, kita letak negatif 10/3. Kan dah siap? So, bila awak betul-betul faham tajuk garis lurus tu, awak boleh buat tajuk ni. Jadi, ini adalah cara saya explain balik macam mana awak nak fahamkan konsep garis lurus. Jadi sebenarnya kita kaitkan balik daripada tingkatan 1 dengan tingkatan 3 tadi ke dalam tajuk ni. Kita aplikasikan balik. Alright? So, ini adalah berkenaan dengan garisan selari dulu. Saya nak pergi kepada slot garisan selari dulu. Untuk garisan selari, semua boleh. Kalau boleh, tulis boleh dekat dalam ruangan chat tadi.
Alright, good. Yang lain ada saya harap semua ada. Zuleha, Syifa, Nasif, apa ni, Hasif Naufal dan yang lain lah. Alright. So, salin dulu. Saya bagi masa. Sekejap. Saya kecilkan sikit. Okey, so kita akan masuk kepada slot yang lagi satu, iaitu garis serenjang. Garis serenjang ni easy, bagi saya sangat easy kalau awak betul-betul faham. Dia tak perlu sangatlah benda-benda macam ni. Dia perlu sikit je. So, ni adalah next question, iaitu nombor 4. Okey, saya nak memperkenalkan apa itu garis serenjang. Oops, besar sangat. Saya tak bawah lah. Okey, garis serenjang, rumus dia adalah, yang ini tak ada dalam formula, yang ini awak kena hafal. Okey, garis serenjang. Garis serenjang, kita akan guna M1 M2 sama dengan negatif 1. Ni rumus tetap dia. M1 kali dengan M2 sama dengan negatif 1. Apa benda ni? Apa itu M? M ni bukan nisbah ya. M ni adalah kecerunan. Maksudnya, dia melibatkan dua garis. Dia melibatkan kecerunan pada garisan pertama kali dengan kecerunan garisan kedua. Dia akan samakan dengan negatif 1. Dia akan songsangkan. Jadi kecerunan kat sini awak tengok ada dua garis. Kita ada garisan AC dengan garisan B dengan C. Okey, kita ada AC dengan BC. Dia ada dua garis. Dan kat sini kita boleh gunakan serenjang. Okey, kecerunan untuk AC dan kecerunan untuk BC. Baru kita boleh aplikasikan. Tapi dia ada syarat dia. Syarat wajib dia awak kena salin kat sini. Syarat wajib serenjang, mestilah bersudut tegak. Mesti bersudut tegak, iaitu 90 darjah. Syarat wajib untuk gunakan rumus, alamak, benda ni. Okey, syarat wajib serenjang yang kita nak guna dalam rumus mestilah bersudut tegak 90 darjah. Macam dalam gambar yang dia tak bagi tahu pun. Garis AC dan BC adalah serenjang. Dia tak bagi tahu. Dan dia tak bagi tahu juga sudut BCA adalah 90 darjah. Dia tak bagi tahu. Ada kat sini atas. Alright. Ni maksudnya ada tu, okey lah, alhamdulillah ada rezeki lah maksudnya. So kalau tak ada tu, awak kena tengok gambar tu, dia macam ada petak kat sini. Jadi kalau macam ada petak tu, maksudnya awak boleh lah guna aplikasikan rumus serenjang. Biasanya dalam soalan dia ada bagi 3 benda je. Dia ada bagi tahu secara direct, ada garis ini dan ini sekian adalah serenjang. Ataupun dia bagi tahu macam ni, ACB adalah 90 darjah. Ataupun dia tak bagi tahu, dia cuma tu lukis sahaja. Dia lukis petak macam ni. Dia boleh jadi 3 benda macam tu. So awak kena tengok betul-betul. Dan dalam soalan ni juga dia bagi garis lurus AC. Dia bagi persamaan terus. Dia bagi 2Y tambah X tambah 6. So kita dah ada dah garisan. Senang kan? Kerja kita senang je. AC 2Y tambah X. Okay, dalam soalan ni, gambar ni dah ada. Tambah 6 sama dengan kosong. Masalahnya ceritanya sekarang ni,
dia tidak menepati Y sama dengan MX tambah C. Sebab bila dia tak menepati Y MX tambah C, maka kita tak tahu kecerunan dia berapa. Kita tak boleh cakap kecerunan dia adalah 1. Salah. Sebenarnya kecerunan dia mestilah berduduk sebelah X yang macam ni, yang tunggal macam ni. So awak kena bentukkan Y MX tambah C dulu dekat garisan AC ni, untuk memudahkan kerja awak. Jadi saya sarankan pelajar pastikan garis lurus semuanya berbentuk Y MX tambah C. Jangan ada nombor langsung pada Y, dan X mestilah duduk di tengah-tengah. So kita pindahkan 2Y, okey, kan ada sama dengan kosong kan. So kita bawa selain daripada Y tu, contohnya X dengan 6 ni, bawa ke belakang, terus dia jadi negatif. Positif jadi negatif. Okey, so dia akan jadi sama dengan negatif X tolak 6. Nah, dia automatik jadi tolak. Kalau dia tolak jadi positif lah. Kalau dia positif jadi tolak. So yang tu basic awak dah tahu dah. Dan yang paling senang sekali adalah kalau ada nombor pada Y, jadi awak pindah jadi bahagi sebab dia darab. Darab, pindah jadi bahagi. So Y sama dengan negatif 1/2. Sebab apa saya letak 1? Sebab sebenarnya X ni ada 1 kat sini. Dia suka menyorok. Jadi saya letak 1/2 X tolak 6/2. Tapi awak mestilah pro kan, 6/2 mestilah 3. So saya terus tulis 3 je lah. Saya harap awak faham lah 3 tu datang dari mana. 3 tu adalah 6 bahagi 2. Sebab saya tahu awak pandai kat sini. Alright. So dah nampak dah, garisan AC tu adalah negatif 1/2 X tolak 3. Kan? Senang kan? Jadi awak dah tahu. Okey, awak dah tahu apa orang panggil? Garis AC. Dan awak dah tahu siapakah pintasan Y untuk AC. Kita nak tahu koordinat dia. Kita nak tahu koordinat C ni. Kita tahu X dia berada dekat kosong. Pasti X. Okay, kosong. So, kosong. Untuk C X adalah kosong. Y dia adalah pintasan Y bagi AC. Sebab awak faham pintasan Y tu maksudnya pelanggaran atau accident pada garis Y. So kita ambil AC, kita jalan macam kereta api, jalan. So pop, terlanggar pada paksi Y. So bila pelanggaran berlaku pada paksi Y, itu dinamakan sebagai pintasan Y. Pintasan Y ditulis dekat sini adalah C. Jadi kita baca balik siapa C kita. C kita adalah negatif 3. Jadi kita dah tahu negatif 3 kita adalah pintasan Y. So koordinat dia kita dah ada. Cantik tak? Saya saja je letak koordinat kat situ sebab saya nampak sangat, nampak jelas dan nyata koordinat dia adalah kosong negatif 3. Alright. Sekarang kita nak aplikasikan rumus serenjang. Alright, okey, siapa nak jawab? Berapakah kecerunan bagi AC? Okay, boleh tulis kat sini, dekat ruangan komen. Kecerunan bagi AC berapa? Sekejap Okey, bagus. Siap naik level lagi. Itu maksudnya awak aktif lah kalau awak banyak komen kat sini kan. Tapi komen yang baik-baik lah. So M dia adalah negatif 1/2. Okey, betul lah tu kat situ. Okey, yang lain pun saya harap dapat jugalah jawapan yang sama. So MAC adalah negatif 1/2. Dan sekarang ni kita nak tahu apa soalan yang minta, apa yang soalan tanya. Cari persamaan garis lurus BC. Sekarang ni dia nak tahu garis lurus BC. Kita tahu kecerunan.
Kita tahu kecerunan dia, M dia adalah negatif 1/2. M adalah negatif 1/2. Dan kita tahu kalau kita nak dapatkan BC, kita memerlukan satu koordinat dan satu kecerunan. Tapi kita tak boleh ambil kecerunan untuk AC. Kita kena ambil garis serenjang punya kecerunan tu. So kita kena gunakan rumus serenjang. Rumus serenjang adalah ni, M1 kali M2 sama dengan negatif 1. So kita dah nampak dah, MAC, MAB pula, MAC dengan MBC adalah negatif 1. Jadi untuk cari MBC, awak gantikan MAC tadi tu, awak letak negatif 1/2 MBC lah. Okey, negatif 1/2 awak gantikan daripada kecerunan AC tadi tu. Kemudian awak nak cari MBC kan, awak pindahkan 2 ni ke kanan, dia jadi darab. Okey, bahagi pindah jadi darab. So dia akan jadi negatif 1 MBC ataupun negatif MBC sama dengan negatif 1 kali 2 akan dapat negatif 2. So untuk MBC sahaja awak positifkan, negatif dengan negatif jadi positif. So MBC adalah 2. Kecerunan untuk BC adalah 2. Senang je guna garis serenjang punya rumus ni. Senang, sangat-sangat senang. Okey, dan koordinat yang ada pada garis lurus BC, awak tengok garis lurus BC, awak tak tahu langsung koordinat B. Macam mana ni, saya gelabah lah cikgu, saya tak tahu koordinat B. Jangan risau, awak ada lagi satu koordinat yang awak boleh cari, iaitu C. Ingat ya, dalam satu garis lurus tu awak boleh pilih mana-mana koordinat yang awak jumpa. Dalam garis BC tadi tu, awak cari mana je koordinat yang awak jumpa. So dalam gambar tadi, saya jumpa koordinat C. Jadi koordinat C terletak pada 0, negatif 3. Dan saya tulis, siap-siap. Kecerunan, cek. Koordinat, cek. Jadi kita boleh aplikasikan YMX tambah C tu untuk cari persamaan. Supaya kita ikut flowchart lah. Awak kena tengok balik flowchart tadi. Okey, ni adalah flowchart dia. Untuk cari persamaan, awak kena ada satu koordinat dan satu kecerunan. Jadi kedua-duanya dah dapat. Terus masukkan dalam rumus. Y sama dengan MX tambah C. Ingat ya, step pertama adalah gantikan Y, X dan M. Okay, first gantikan Y, M dan X. So awak letaklah apa yang ada dekat situ. Negatif 3. Okay, negatif 3 sama dengan 2 kali dengan 0. Okey, ataupun sini memang awak dah nampak lah, C tu sebenarnya negatif 3 dah. Tadi kan, tadi punya C sama je. So sebenarnya awak dah tahu dah, C dia adalah 3, negatif 3. Sebenarnya benda ni kan, awak tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Sebab garis tu dia share atau dia kongsi pintasan Y yang sama. Dia kongsi pintasan Y yang sama. Tengok dia accident kat sini. Dia accident pada pintasan Y. So pintasan Y itu sama, yang kita 3. So tak payah cari pun tak apa. Tapi ni bonus lah untuk awak faham macam mana nak tahu. Next step, awak gantikan M dan C sahaja. So Y dengan X tu tak payah. So awak tulis Y, M dia adalah 2, X dia tak payah ganti, C dia adalah negatif 3. Siap. Dan ini adalah cara untuk awak selesaikan garis serenjang. Dia kait baiklah daripada garis lurus tadi. Tapi awak kena fahamlah konsep nak cari serenjang tu, kecerunan pertama kali dengan kecerunan kedua sama dengan negatif 1. Macam yang ni. Okay, ni adalah aplikasi serenjang. Senang je. Dia senang kalau awak namakan dia lah MAC, MBC, daripada awak tulis M1, M2 kan, awak tak tahu mana satu kecerunan dia. So kalau ada nama, contohnya nama khas macam garisan dia garis apa? MAC. So garis AC lah. MBC maksudnya garis BC. Jadi awak tahulah, senang. Okay, senang nak tahu kecerunan siapa. Alright, salin dulu.
Kita ada lagi 15 minit. Okay. So soalan ni memang kalau buat malam-malam memang sakit kepala lah. Tapi kalau dah pro tak ada masalah kot. Cuma tak apa, saya faham awak baru nak belajar. So teruskan. Okay, jangan putus asa. Alright, so kalau awak tak sempat nak salin, awak screenshot lah cepat-cepat. Lepas tu awak apa, just terus ni lah buat nanti. Okay. So next, kita dah habiskan 4 soalan. Tak ada kot, rasa itu je lah. Okay, 5A dan B. Saya nak selesaikan soalan 5, lepas tu dah. Lepas tu nombor 6 minggu depan lah. Saya tak nak lama-lama. So saya ambil lagi 15 minit untuk buat soalan 5AB. Okay, 5AB. Ni adalah aplikasi contoh soalan yang berformatkan SPM. Dia ada 8 markah. Dalam mana? Dalam bahagian A. Dia dalam kertas 1 bahagian B. Ataupun kertas 1 bahagian B. Kertas 1 bahagian B, 8 markah. Dia ada bagi awak pilihan. Awak nak jawab vektor ke, awak nak jawab geometri koordinat, ataupun awak nak jawab sukatan membulat. Ada 3 benda kat situ. Tak silap saya ada lagi 1 pembezaan. Okey, ada 4. So dia soalan tu, dia cakap awak pilih 2 soalan daripada 3 soalan. 1 soalan mewakili 8 markah, tak silap saya. Jadi sebenarnya kalau awak belajar ni geometri koordinat ni, dia sangat senang. Tapi bila sampai ungkapkan P dalam sebutan Q dan R, itu jadi susah lah. Kalau soalan yang simple macam ni, mestilah awak boleh buat kan. So harap keluar macam tu lah, yang simple macam ni. Okay, kita tengok soalan A dan B. So saya ambil soalan ni. Ni adalah contoh soalan. Diberi A dan B dan O, koordinat macam-macam tu lah. Cari persamaan yang melalui titik A. Jadi dia cakap dia melalui garis A. Okay, dia melalui garis A dan selari dengan garis lurus OB. Macam soalan tadi je. Jadi kita ada 2 garis. Kita ada garis A, kita ada garis OB. So garis OB ni, awak tak tahu kecerunan dia apa, awak carilah kecerunan OB tu. Okay, awak boleh aplikasikan X1, Y1, X2, Y2. Gunakan kecerunan punya rumus. Okay, ni awak boleh terus buat lah. Untuk gunakan kecerunan OB, awak kena tulis MOB. Okay, MOB. Awak kena terus tulis apakah Y2 dia. Y2 dia adalah kosong. Kemudian Y1 dia adalah 1. X2 dia adalah kosong. X1 dia adalah 5. Senang je. So jawapan dia akan dapat 1/5. Kan? Dan garisan A selari dengan garisan OB. Apa yang dimaksudkan dengan selari? Selari ni adalah kecerunan yang sama. Jadi awak kena faham, kalau kecerunan sama, MA sama dengan MOB, iaitu 1/5. Okey. Sekarang awak nak cari persamaan. Ingat flowchart? Awak terus buatlah sekarang.
Okay, awak dah ada koordinat, awak dah ada kecurunan. Okay, masukkan terus dalam YMS tambah C. Okay, awak gantikan Y, M dan X sahaja. Okay, so ini adalah cara saya buat. Mungkin cara awak buat pun mungkin lebih kurang sama lah. Sebab kita dah tahu dah dalam soalan tadi dia cakap garis A selari dengan OB. Bila dia kata selari, dia adalah sama, kecerunan lah. Bukan garis tu yang sama, tapi kecerunan tu yang sama. So kita dah ada kecerunan OB dan A, iaitu 1/5. Dan kita ada koordinat A dalam soalan dia dah bagi. Dalam soalan kita ambil satu saja koordinat dan 27 ni sebagai XY. Okay, kita ada X, kita ada Y. Kemudian kita masukkan dalam YMX tambah C. Kita gantikan Y, kita gantikan M dan X untuk cari nilai C. Okay, kita ambil daripada koordinat dengan kecerunan tadi tu. So saya letaklah 7 sama dengan 1/5 kali 2 sama, tambah C. Okay, so 1/5 kali 2 dapat 2/5 kat sini. Untuk cari nilai C, awak boleh tahulah 2/5 ni pindah jadi tolak. So dia akan jadi 7 tolak 2/5. So hasil jawapan dia adalah 33/5. Untuk tu, last step, apabila awak dah dapat nilai C ataupun pintasan Y, awak terus je gantikan M dan C yang tadi tu, tapi tak payah gantikan Y dan X. Bentukkan YMX tambah C. So Y sama dengan kecerunan iaitu 1/5 X tambah pintasan Y dia C iaitu 33/5. So ini adalah jawapan dia. Okay, jawapan untuk A. Okay, salin dulu. Okay, kita ada 5 minit lagi untuk teruskan soalan B. Alright. Soalan B. Persamaan, dia suruh cari persamaan. Dia suruh cari persamaan garis lurus yang melalui titik B dan berserenjang dengan garis lurus AB. Garis lurus AB berserenjang dengan garis B. Jadi, awak kena faham betul-betul soalan ni. Awak kena cari kecerunan untuk AB. Tadi awak tak ada kecerunan AB, awak cuma ada OB. Dia lain OB dengan AB lain. Jadi awak kena cari kecerunan untuk AB. So AB awak adalah kat sini, koordinat dah ada dah, tinggal nak
tentukan X1, Y1, X2, Y2 sahaja. So AB awak letak X1, Y1, X2, Y2. Alright. So ni adalah untuk soalan kedua dia, iaitu soalan B. So masukkan dalam rumus kecerunan. MAB adalah Y2 tolak Y1, iaitu 1 tolak 7. Kemudian X2 tolak X1, iaitu 5 tolak 2. Okey, so apakah jawapan dia? 1 tolak 7 dapat negatif 6. 5 tolak 2 dapat 3. Kecilkan, awak akan dapat negatif 2. Okey, kecilkan, awak akan dapat negatif 2. Senang je. Okey, lepas tu awak tengok garis B berserenjang. Berserenjang. Dia tak cakap selari, dia cakap serenjang. Jadi awak kena aplikasikan MAB kemudian MB, iaitu sama dengan negatif 1. Ini adalah rumus serenjang, di mana kecerunan garisan pertama dengan kecerunan garisan kedua sama dengan negatif 1. Okey, so awak letaklah negatif 2 MB, negatif 2 MB sama dengan negatif 1. So pindahkan negatif 2 ni menjadi bahagi. So MB akan dapat negatif 1 per negatif 2, ataupun negatif dengan negatif ni hilangkan jadi positif lah. So MB sama dengan positif 1 per 2. Okey, sebab dia negatif dengan negatif dapat positif. Kemudian awak ada koordinat untuk B. Okey, sebab garis B garis B awak ada koordinat B sahaja. Jadi koordinat B awak adalah 5, 1. Buat benda sama. Awak ada kecerunan, awak ada koordinat. Buat dalam YMX tambah C. Okey, awak boleh buat sendirilah yang ni. Okey, so apabila awak dah ada awak ada kecerunan B iaitu 1 per 2 dan koordinat B iaitu 5, 1, aplikasikan dalam YMX tambah C macam saya buat dekat dalam depan ni. Dan awak tengok ya, saya gantikan Y dengan 1, kemudian saya letak kecerunan dia 1 per 2 dan saya letakkan nilai X dia dalam kurungan.
Dan saya cari nilai C tadi. So cari nilai C macam biasa matematik yang awak pernah buat selama ni. Dan 1 tolak 5/2 dapat negatif 3/2. Hasil jawapan ni kita gantikan M dan C sahaja. So M dia apa, C dia apa. So kita letaklah Y sama dengan 1/2X tolak 3/2. Selesai. Okey. Untuk cantikkan jawapan awak, pastikan awak letak nama garis. Garis B adalah Y sama dengan 1/2X tolak 3/2. Dan garis tadi tu untuk soalan A. Soalan A kan? Ni soalan A sebenarnya. Okey. Untuk soalan A, garis A lah. So, ni adalah garis A. Awak kena namakan dia. Sekejap. Okay. A adalah ni. So, adalah nama garis tu. Okay. So far itu sahaja yang awak belajar hari ni. Itu sahaja pun dah banyak dah sebenarnya. Kita belajar 5 soalan, tapi separuh daripada soalan 5 lah. Iaitu apa? Pembahagi tembereng. Apa lagi? Pembahagi tembereng. Kita belajar garis lurus selari. Kita belajar garis lurus serenjang. So untuk minggu hadapan kita akan belajar lagi 2. Okay, lagi 2 iaitu 3 sebenarnya kita akan belajar lagi 3. Aplikasi garis serentak. Kemudian kita akan belajar luas geometri. Dan kita belajar persamaan lokus. Yang paling menakutkan ialah persamaan lokus. Okay. So nanti saya harap minggu depan datang lagi lah kelas. So untuk minggu ni tak ada tugasan, just relax je. Awak siapkan mana tugasan yang lepas. Dan saya nak ambil kehadiran awak. Sekejap saya buka form. Okey. Yang ni hanya untuk pelajar tingkatan 4 AdMath sahaja. Jadi dekat dekat sini ruangan chat soalan ni saya letak form lah. Awak boleh isi.